Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersama lagi dalam Lean Six Sigma Yellow Belt Certification Program. Topik perbincangan kali ini adalah analisis pihak yang berkepentingan. Stakeholder Analysis. Apa itu analisis pihak yang berkepentingan? Pengenalan kepada analisis pihak yang berkepentingan, stakeholder analysis, adalah aktiviti penting buat pengurus projek untuk memastikan projek yang bakal dilaksanakan berjaya. Pihak yang berkepentingan adalah orang yang penting di dalam sesebuah projek bagi mencapai matlamat dan menentu kejayaan sesebuah projek. Siapakah pihak yang berkepentingan? Pihak yang berkepentingan adalah 1. Dalam projek, ketua projek, pengurus projek, pengguna sistem, orang yang akan menjaga sistem berkenaan. 2. Di dalam syarikat, pengurus human capital, jabatan finance, jabatan safety. 3. Luar dari syarikat atau organisasi, pelanggan, vendor, jabatan kerajaan yang berurusan dengan syarikat kita. Penentuan siapa pihak yang berkepentingan adalah sangat penting di permulaan setiap projek. Ini bagi memastikan tidak terlepas pandang dan keperluan pihak ini dapat dilaksanakan di dalam projek. Proses pengurusan pihak yang berkepentingan. Pertama ialah kenal pasti semua pihak yang berkepentingan di dalam sesebuah projek. Kedua, kumpul dokumenkan kehendak keperluan pihak yang berkepentingan. Ketiga, semak analisis kehendak keperluan yang diberikan. Keempat, urus setiap jangkaan yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Kelima, ambil tindakan bagi merealisasikan kehendak pihak yang berkepentingan. Keenam, pantau status tindakan dan ulang kembali urutan langkah 1 jika perlu. Maka apakah analisis pihak yang berkepentingan? Analisis pihak berkepentingan adalah sebahagian daripada pengurusan pihak berkepentingan dan teknik penting untuk mengenal pasti kehendak dan kepentingan pihak yang terlibat. Analisis ini penting untuk mengenal pasti kepentingan kehendak pihak-pihak yang terlibat. Bila kita perlukan analisis pihak yang berkepentingan, analisis ini dilakukan sebelum projek bermula. Matlamat proses analisis ini dibuat bagi menggambarkan hubung kait pihak berkepentingan dengan projek dan memahami kehendak, isu yang akan timbul jika kehendak pihak ini tidak diambil kira. Sekarang kita fahami pula stakeholder mapping. Selepas kita telah kenal pasti semua pihak berkepentingan, ambil segala kehendak dan kemahuan mereka, kita lakukan analisa kepentingan dan pengaruh mereka terhadap projek kita. Kita buat pemetaan bagi setiap kehendak dan kemahuan mereka ke dalam graf kuasa lawan tahap kehendak seperti graf ini. Dipaksi menegak kita ada kuasa dari rendah ke tinggi, dipaksi mendatar kita ada tahap kehendak dari rendah ke tinggi. Dengan cara ini, kita akhirnya dapat pecahkan graf tersebut kepada 4 kuadran, 4 pecahan seperti berikut. Kuadran 1, tinggi kuasa, tinggi kehendak. Maka, anda perlu urus dengan teliti dan pastikan setiap output projek memuaskan hati mereka. Kuadran 2, tinggi kuasa, rendah kehendak. Di sini, kita kena pastikan setiap output projek memuaskan hati mereka. Tetapi tahap kehendak mereka tidak setinggi pihak-pihak dari kuadran 1. Kuadran 3, rendah kuasa, tinggi kehendak. Mereka yang tergolong dari kuadran ini banyak membantu untuk mencapai matlamat projek. Kuadran 4, rendah kuasa, rendah kehendak. Suara yang diberikan oleh pihak ini tidak memberi impak yang besar kepada projek. Cukup sekadar mengambil tahu akan setiap kehendak yang diberikan. Baiklah. Akhir sekali, kita nak bincangkan kebaikan analisa pihak berkepentingan. Dengan analisa ini, ianya dapat bantu pengurus projek untuk mengenal pasti. Pertama, setiap kehendak dari pihak berkepentingan. Ini akan memberikan kesan langsung pada projek. Yang kedua, kumpulan yang akan terlibat dalam pelbagai fasa projek. Ketiga, jalan yang baik untuk mengurangkan impak negatif dan mengurus pihak yang negatif. Keempat, isu yang berpotensi boleh mengganggu projek. Kelima, menjadi persediaan pelan komunikasi dan strategi pengurusan pihak berkepentingan. Kesimpulannya, analisis pihak berkepentingan ialah alat yang berkuasa dalam bidang pengurusan projek. Ianya memberi peluang untuk mengenal pasti orang dan kumpulan di dalam dan di luar organisasi yang boleh menjejaskan atau terjejas oleh hasil projek. Ini sangat penting supaya pandangan semua pihak diambil kira tanpa mengecilkan hati sesiapa. Tiada siapa yang akan syok sendiri. Maka projek dapat dijalankan dengan harmoni. Sekiranya ada mana-mana bahagian yang anda tidak faham, boleh ulang semula video ini. Seterusnya, sila jawab semua soalan kuis dalam link yang disediakan dalam Google Classroom. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera.